Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Bahthul Mathail, iaitu perbahasan hukum hakam, melalui kitab yang indah ini, muka surat 120. Lama lagi lah nak khatam gamak ni. Okey, insyaAllah. Tapi soalan yang ditanyakan ini agak panas. 120 ni hari ni tajuk dia cerai, rujuk dan persandingan. Uish. Ni. Jadi munakahat. Iaitu isu munakahat. Bismillahirrahmanirrahim. Runsing Mak Banun memikirkan nasib alam perkahwinan yang menimpa dua putrinya, iaitu Nurul dan Lia. Ini tidak bermaksud mana-mana orang yang hidup ya. Kalau nama dia macam tepat tu, tak sengaja. Selepas 5 bulan ditalak ba'in, na'udzubillah min zalik, Nurul telah berkahwin baru. Namun belum sempat ditalak suami barunya, dia dikejutkan dengan berita kematian suami barunya dalam satu kemalangan. Mendengarkan kejadian ini, suami lamanya iaitu Samad berhasrat untuk kembali ke pangkuan Nurul. Berbeza pula situasi adik perempuannya, Lia, yang telah ditalak satu oleh suaminya iaitu Kamal pada bulan lepas. Tanpa pengetahuan Lia, lafaz rujuk telah diucapkan oleh Kamal ketika dia sedang mabuk. Setelah selesai tempoh iddah, Lia melangsungkan perkahwinan bersama jejaka pilihan bapanya. Tapi ini bukan keluarga 66 lah. Ini bukan keluarga 66 ni. Cuma dibuat-buat oleh soalan supaya muncul soalan-soalan berikutnya. Soalan A atau soalan pertama: bolehkah Samad berkahwin semula dengan Nurul setelah berlalunya masa iddah? Berarti ini adalah iaitu Nurul dan suami pertama Nurul lah, setelah dia cerai dan dia kahwin. Pendapat A, boleh. Dirujuk daripada Hasyiah Al-Baijuri. Kan? Jadi setelah habis iddah kan, dia kata setelah dia kena tunggu iddah, iaitu ke pangkuan Nurul. Ni jadi dia berhasrat, tapi syarat dia lepas iddah lah. Hujah dia banyak lah. Hasyiah Al-Baijuri, qauluhu warrabi'u bainunatuha anhu ay imma bil talaqi thalathi aw bil khulu'i aw bil qada'il iddati fi talaqi raj'i. Rabi'an idza talaqaha thalathat tatliqatin. Idza talaqa az-zawju zawjatahu thalathat tatliqatin sawa'un kunna mutafarriqat am mujtami'at bil lafdhin wahidin wa sawa'un kana at-talaqu qabla ad-dukhul aw ba'da ad-dukhul banat minhu az-zawjatu wa lam ya'ud walam ya'id lahu min sabilin ilaiha sawa'un athna al-iddati aw ba'daha illa ba'da ijtiyaziha 5 marahil min asy-syurut
antang qadiya iddatuha min zawjiha ila akhirih. Jadi dia kata kat sini, kalau kes dah talak bain, dia tidak boleh kembali kepada suaminya yang pertama tadi, melainkan dia dah habis iddah daripada suaminya yang baru, dan dia dijadikan akad nikah yang baru, dan lain-lain. Jadi kalau dah habis boleh lah. Kalau tak habis tak boleh lah. Lalu dia sebut sini, fa in talaqaha thalathan lam tahillahu illa ba'da wujudi khamsi syara'it. Sama. Tak, kalau dia dah ditalak 3 kali, maknanya talak bain, maka dia tidak boleh kembali kecuali dengan 3 syarat. Inqidha'u iddatiha minhu, dia dah habis iddah, wa tazwijuha bi ghairihi, perempuan tu kena kahwin dengan laki lain, wa dukhuluhu biha, suami yang baru tadi, laki yang baru tadi kena dah tidur dengan perempuan tersebut, wa isabatuha, dan wa bainunatuha, dan juga suami yang baru dia pun telah menjatuhkan talak bain lagi daripadanya, wa inqidha'u iddatiha minhu, dan habis iddah bersamanya. Perempuan tu dah habis iddah. Ai inqita'u aqdatin nikahiha minhu bitalakin aw faskin aw mautin. Sama ada akad nikah yang baru tadi dengan suami baru itu telah terjadi, sama ada dibatalkan dengan cara talak atau fasakh ataupun kematian. Ni. Kalau dalam majmuk tu dibahas tentang apa Cina buta apa? Kahwin Cina buta ke apa dah? Saya ingat bahasa Melayu dia saya lupa. Cina buta. Yang rajah dalam mazhab Syafi'i tak sah. Sebab apa? Sebab dia dah niat dia kahwin tu untuk dia dapat kembali kepada suami dia yang pertama. Jadi dia dah ada niat untuk cerai tu. Itu yang buat tak jadi. Cuma ada pendapat daripada Ibnu, saya lupa nama dia, Ibnu Ziyad, bukan Ibnu Ziyad. Ada satu Ibnu ni saya lupa. Pendapat dia kata boleh, tapi pendapat itu tidak dipakai. Ini. Pendapat B boleh, sama ibarat dia. Pendapat C boleh, daripada kitab Al-Bayan. Bayan ini karangan, dia syarah kepada kitab Muhadzab Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Cuma pengarang dia saya ni dah banyak lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dicetak oleh Darul Minhaj. 11 jilid Al-Bayan. Al-Imrani. Nama dia Al-Imrani. Imam Al-Imrani. 10 jilid ke 11 jilid. Saya ada kat rumah. Ini adalah bayan. Jadi diambil dari kitab tersebut, sama juga. Keputusan boleh kerana telah sempurna syarat yang 5. Jadi kes tu bolehlah, tak ada masalah. Reference dia sama tadi. Okey, kita terus soalan B. Itu senang, itu semua orang tahu. Apakah status perkahwinan baru Lia bersama jejaka pilihan bapanya? Iaitu kenapa kes Lia ni macam mana? Kita tengok dia punya soalan tadi. Berbeza pula situasi adik perempuannya Lia yang telah ditalak 1 oleh suaminya, iaitu Kamal, pada bulan lepas, tanpa dia tahu suami dia telah rujuk, tapi tak bagi tahu Lia. Ini kat Malaysia ni, banyak orang tak tahu hukum hakam kahwin, nikah, rujuk, talak, semua tak tahu ni. Sebab itu saya sangat setuju bukan kerajaan Malaysia, penguat kuasa agama di Malaysia, rasanya semua negeri mensyaratkan secara pentadbiran iaitu kursus nikah. Cuma saya tak puas hati itu, kenapa masih ada orang tak faham lagi. Tanya saya soalan, Ustaz, kalau suami saya kan, dia ni marah-marah saya, lepas tu dia jatuhkan talak soreh lah contoh dia. Kan lafaz talak ni ada kinayah, ada soreh. Kan? Kinayah tu maksud dia sindiran. Itu kalau tak ada niat tak jatuh. Kalau ada niat jatuh. Tapi kalau soreh, niat tak niat jatuh. So macam mana Ustaz? Dia tanya, jatuh lah. Lepas tu
Dia tak puas hati, dia rujuk tapi saya tak reda. Dia rujuk tapi saya tak reda. Saya tak nak, saya nak cari lelaki lain. Perempuan dia jawab macam tu. Saya kata baru berapa bulan bercerai tu? Saya tanya. Dia kata barulah 3 minggu lepas, minggu kemarin. Contoh dia minggu kemarin tu masih talak raj'i. Talak raj'i ini berarti si suami tinggal mengucap rujuk, dia boleh kembali kepada isteri dia. Perlu ke rujuk dia itu isyhad. Isyhad itu adalah mencari orang sebagai saksi. Tak wajib. Sama macam tolak. Tolak ni bila dia melafazkan tolak, wajib ke dia talak ada saksi? Tak. Dia duduklah dalam bilik seorang-seorang. Lepas tu dia sebutlah 3 kali, jatuh. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, ada 3 perkara engkau kata main-main pun jadi sungguh-sungguh. Salah satu dia tu adalah kalimat talak. Ini hadirin wal hadirat abidah. Rujuk. So, hati-hati. Yang perempuan perlu ke, boleh ke dia dah talak saya? Boleh ke saya tak reda? Terserah dia lah. Terserah suami. Sebelum habis masa iddah. Kalau dah habis iddah, berarti dia sudah talak bain sughra. Means dia kena akad baru. Kalau dia nak balik, dia kena akad baru. Kalau perempuan dia tak nak kahwin lelaki lain, biarlah. Tu. Ni hati-hati hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan benda ni penting sebab apa? Ini menentukan dukhul itu halal atau haram. Bersama perempuan tersebut halal atau haram. Kalau haram, lepas tu dapat anak dia luar nikah. Tak intisab kepada si suami. Berbinkan anak tak sah taraf lah. Ini jangan main-main. Anak dah tak sah taraf, dianggap macam sah taraf kalau anak dia anak perempuan. Lepas tu nak kahwin, pakailah wali si bapa biologi dia. Tanpa tahu yang itu bukan bapa dia. Atau dah tahu tapi buat-buat macam tak tahu. Tak sah lagi. Betul? Sebab wali dia sepatutnya wali hakim. Akhirnya ini dipanggil dengan iaitu zina jariah. Jariah tu bukan sedekah jariah. Zina jari itu berarti berterus dosa turun. Memanglah budak tu tak salah. Tapi salah ni atas ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Benda ni kena hati-hati. Okey. Apakah status perkahwinan baru Lia bersama jejaka pilihan bapanya? Nikah fasid lah. Sebab apa? Sebab si suami dah rujuk. Apa dia kata dalam kitab Hasyiah Bajuri? Wa syurutuz zaujati kaunuha halalan. Syarat seorang isteri untuk dinikahi adalah adanya dia mesti halal. Fala yasihhu nikahu muharramatin. Tidak sah nikah yang diharamkan. Wa kaunuha muayyanatan, dan dia kena perempuan tu jelas. Bukan saya nak menikah dengan perempuan tu. Perempuan yang mana tak jelas. Tak boleh. Kena saja aku nikah sekian. Saya tengok kat video ada ke dia tersalah sebut. Ada orang hantar ada TikTok ke salah sebut nama. Ini hati-hati. Fala yasihu nikah ihdal mar'ataini. Tidak sah nikah salah satu daripada 2 perempuan. Yang mana? Ada 2 perempuan, saya nikah salah satu daripadanya, aku terima nikah daripada salah satu perempuan ni. Tak boleh. Yang mana satu? Muayyanah, ghairu muayyanah, tak jelas yang mana. Wa kaunuha khaliyatan min nikahin. Dia kena tidak berdalam keadaan pernikahan yang lain. Kalau dia dalam pernikahan yang lain, tak sah. Wa iddatin, dan tidak dalam keadaan iddah. Ni hati-hati. Yang tidak dalam keadaan iddah. Kalau dalam iddah tak boleh.
Fala yasihu nikahu mangkuhatin. Tak boleh, tak sah nikah orang yang dalam keadaan dinikahi oleh orang lain. Wala mu'taddatin, dalam keadaan iddah, min ghairihi, dari selain lelaki tersebut, ila akhirih. Ini hati-hati juga. Baru-baru ni keluar soalan, Ustaz, boleh ke suami isteri gaduh, lepas tu dema bercerai, lafaz, kan? Lepas tu diorang berbaik balik, tidur sama-sama, tapi tak sebut rujuk, kan? Tak rujuk betul-betul. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, dia kena rujuk. Kalau tak, dia masih dalam keadaan diharamkan. Cuma si perempuan tu berhak tinggal dekat dalam rumah tersebut selagi belum habis iddah. Bila dah habis iddah, dia kena keluar dari rumah tersebut. Laki ke perempuan yang kena keluar rumah, Ustaz? Contoh dia, memang perempuan yang kena keluar, akan tetapi dia berhak menuntut nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah. Bukan nikah mut'ah. Mut'ah ni sagu hati. Sebab itu berhak tuntut. Nafkah lampau tuntut je. So suami jangan buat hal. Ya kan? Misalan dia, nafkah anak. Si perempuan tu ada bayi kecil lahir dari suami dia. Belum besar, suami dia nak cerai sebab nak kahwin dengan perempuan baru, isteri baru. Minta pergi mahkamah, minta nafkah bayi tersebut. Ni kena tahu hak dan wajib masing-masing. Ustaz Iman jangan ajar, nanti kan tahu. Saya bagi tahu, lebih baik saya bagi tahu sekarang, biar suami-suami fikir 10 kali. Tak, sebab apa, saya nampak kezaliman yang terjadi terhadap beberapa perempuan yang kena macam ni. Tapi ada lagi, dia bukan berhenti macam tu juga. Perempuan pun tak boleh buat zalim. Perempuan pun boleh zalim. Ni perempuan pun kena hati-hati. Kalau perempuan yang zalim, suami pula boleh tuntut. Isteri dia pukul suami. Ada datang ke saya, nak cerai, kenapa? Ustaz tolonglah, kenapa? Isteri saya asyik pukul saya. Saya tak percaya isteri boleh pukul. Betul. Sebab si isteri tu kerja dia muhtaram lah, kerja yang dihormati, jabatan tinggi, gaji besar. Si suami dia cikgu biasa je. Kena bully dengan si isteri. Dan isteri dia macam tak puas. Kenapalah suami aku ni bodoh sangat, macam tu bahasa dia. Tiap-tiap hari asyik kutuk suami dia. Lepas tu bila saya tanya isteri tu, kenapa buat macam tu? Dia jawab, yelah ni, kita yang kerja susah-susah, rumah kita beli, kereta kita beli, semua kita. Dia balik kerja ni, balik je. Salah diri, kenapa nak kahwin dengan dia dulu? Mana kita tahu nasib dia macam tu. Dan khulu' lah. Khulu'. Kalau tak, suami boleh tuntut. Pergi mahkamah tuntut. Isteri tak ada nafkah batin, tak nak memberi nafkah batin, saya minta hak untuk dilucutkan kewajipan memberi nafkah kerana dia telah nusyuz. Boleh. Kat mahkamah ni boleh. Macam-macam. Cuma masalah paling besar sekarang bukan tu. Lawyer-lawyer syar'i kadang tak betul juga. Ini masalah juga. Ada. Ni yang masalah. Nak buka file dah 2,000. Dia dah kena aniaya. Kan? Nak buka file 2,000. Sian dia. Last nanti kalah kat mahkamah. Bazir duit. Lambat ni, tunggu ni, macam-macam. Tak boleh lah macam tu. Sebab tu sistem macam ni tak baik. Kan? Kita kena cari jalan supaya kita boleh permudah urusan-urusan pernikahan ni. Yang paling bagus, jangan gaduh lah. Damai je lah. Betul tak? Hadiri wal hadra abdakumullah.
Qauluhu ka'an wa ti'a ila akhirih tamsilun li wad'i syubhatin li syubhati wa ti syubhat wa qauluhu bi fasidin nikahil idafati min idafati sifati lil mausufi nikahu fasid. Ini sama ibarat dia. Tak sah nikah yang fasid, nikah tu jadi fasid. Okey. Okey, lalu ni yang ketiga, wa idza tallaqa syakhsun imra'atahu. Apabila seseorang itu mentalak isteri dia wahidatan satu kali, au isnataini atau dua kali, falahu, maka bagi si suami bi ghairi idniha, tanpa izin si isteri tadi, muraja'atuha, untuk rujuk si isteri tadi, malam tanqadi, selagi tidak selesai, tidak habis iddatuha, iddah dia. Dalam kitab Fathul Qorib ni, selagi tidak habis iddah dia, dia boleh sebut wa tahsulu ar-raj'atu, dan rujuk dia tu hasil atau berarti terjadi minan natiki, cukup dengan dia lafazkan bi alfazin, dengan lafaz minha, termasuk darinya raja'tuka, aku merujuk, raja'tuki, Yelah, laki kan yang kata raja'tuki, aku merujuk engkau perempuan. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang tertasrif, maksud tertasrif tu apa? Root word yang sama. Sama ada nak guna fi'il madhi ke fi'il madhi ke, nak guna sigat macam mana ke, yang penting makna dia sama. Inilah bahasa Arab lah. Bahasa Melayu tu tak kisahlah guna macam mana, maksud dia yang jelas. Wal asahu annal qaulal murtaji'i, yang lebih asah sesungguhnya ucapan orang yang merujuk, raddattuki linikahi, aku mengembalikan kepada engkau perempuan bagi nikahku, wa amsaktuki alaihi, dan aku memegang engkau pada pernikahan tersebut. Itu dua dia dianggap sarah, dianggap jelas, bukan kinayah. Fir raja'ati, di dalam rujuk. Wa anna qaulahu, adapun kata-katanya tazawwajtuki, aku menikahi engkau, au nakahtuki, aku bernikah kepada engkau, kinayatani, dia kinayah. Aku nikahi engkau, itu kinayah di dalam rujuk. Kalau dia niat jadi rujuk. Wa syartul murtaji'i, adanya syarat orang yang rujuk, in lam yakun muharraman ahliyatun nikah, iaitu syarat merujuk itu selagi dia bukan yang in lam yakun muharraman ahliyatun nikah binafsihi, dia bukan orang yang diharamkan untuk dinikahi, lalu dia adalah yang itu seorang yang berkeahlian, memiliki kemungkinan untuk menikah binafsihi, dengan dirinya sendiri. Wahina idzin fatasihhu raja'atur sakran, maka dalam hal ini sahlah rujuknya orang yang mabuk. Yang mabuk pun sah, dia kata macam, sebab dia ahliah. Qauluhu wahina idzin, ini diambil daripada kitab sama Fathul Qorib Bajuri, Hasyiah Bajuri. Wahina idza syurita fihi ahliyatun nikahi binafsihi, bila disyaratkan bahawa dia kena dalam keadaan ahliyah, ada keharusan untuk bernikah dengan dirinya sendiri. Qauluhu fatasihu raja'ani sakran ay al-muta'addi li annahu al-murad indal itlaq wa huwa ahlun nikah binafsihi fatasihu raja'atuhu. Kenapa orang mabuk tadi boleh dianggap nikah? Kerana yang dimaksud dalam nikah, dia memang ahli, maksud dia ada kelayakan untuk nikah, bukan melihat dia sengaja atau tidak sengaja dia. Ini maksud dia di situ. Fatasihu raja'atuhu, maka sah rujuk dia. Pendapat B kata tidak sah, ialah perkahwinan tadi tidak sah, ibarat dia sama. Pendapat C pun tidak sah, semua sepakat tak sah. Okey, ibarat dia yang tadi, yang ni ditambah satu ibarat dari kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Jawi. Wal hasilu, adapun hasilnya, annahu syurita, sesungguhnya disyaratkan di dalam murtaji'u, lelaki yang minta rujuk tadi, ikhtiarun, dia buat kerana dia pilih untuk rujuk, wa ahliyatun nikahin, dan dia berkeahlian untuk nikah binafsihi, oleh dirinya sendiri. Fatasihu raja'atul sakrani, maka sahlah rujuknya orang yang mabuk.
sakrana, wa abdin dan seorang hamba, wa safihin orang yang safih, yang idiot, wa muflisin dan yang bankrupt, ini bukan muharram, muhrim ni orang yang berihram. Tadi salah baca tadi. Wa muhrimin orang yang berihram, tu saya tak sure. Ni yang betul. Wa in ya'zan waliyun wa sayyidun la murtad wa sabyun wa majnun wa mukrah. Wa in ya'zanu, selagi mengizinkannya siapa wali wa sayyid dan sayyid, bagi orang yang bagi orang yang macam hamba tadi kan dia kena minta izin. Ni. La murtad, bukan murtad, dan sobi dan majnun dan mukrah yang terpaksa. Keputusan status perkahwinan itu adalah nikah fasid kerana rujuknya kamal ketika mabuk, itu diterima syarak, dia masih isteri kamal. Maksud dia macam tu. Okey. Reference. Ni dia bagi reference dari I'anatul Talibin. Sama ibarat dia. Lalu yang kedua daripada Fathul Qarib, sama yang saya baca tadi. Catatan, lajnah pengurus telah memilih jawapan nikah fasid sebagai keputusan adalah kerana ia lebih sesuai untuk menjawab perkataan status yang disebutkan dalam soalan. Bukan tidak sah, tapi nikah fasid. Kerana sesuai dengan ibarat pun memang sama juga. Okey, soalan C. Soalan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana pula hukum sekiranya Lia enggan menuruti kehendak bapanya? Adakah dia dianggap derhaka? Kalau Lia dia tak nak ikut bapa dia, padahal dia kan dah bernikah. Dia sayyib, janda. Dia bukan bikir. Bikir tu perawan, anak dara. Pendapat A, tidak derhaka. Dia kata tidak derhaka. Kerana apa? Wasayyibu, pertama ambil dari kitab Hasyah Al-Baijuri. Wasayyibu la yajuzu liwaliha tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha nutqan la sukutan. Seorang janda tidak harus bagi walinya untuk menikahinya, mengkawinkan dia, maksud mengkawinkan dia dengan orang lain, illa ba'da, kecuali setelah menyampaikan hasrat si bapa kepadanya dan meminta izin daripadanya secara ucapan, bukan diam sahaja, bukan tunggu jawab diam sahaja, bukan. Dia kena sebut. Diambil daripada I'anatul Talibin bi izni sayyibin, dengan izin sayyib, ay la yakhfa ma fi ibaratihi huna wa fi ma sayati min al-idhari fi maqamil idmaril mujib lirakakati, falau qala wa yuzawijuna balighah bi idniha in kana sayyiban bi wad'in wa bisumtiha in kanat bikran lakana aula wa akhsar ila akhirih. Sama je lah ni, ibarat dia juga sama, iaitu dia kena bagi tahu dengan izin. Maksud dengan izin janda, bagi janda dia kena izin daripada si tuan puan tubuh tersebut. La yakhfa, tidak sama lagi apa yang ada di ibarat di sini dan apa yang akan datang, iaitu menjelaskan pada maqam idmar. Dia tak boleh diam-diam, dia kena terangkan, bagi tahu. Jadi diorang hanya boleh mengkahwinkan perempuan yang dah balik dengan izinnya ketika mana dia itu seorang janda, sama ada dengan wati atau dengan diamnya kalau dia itu bikir. Kalau bikir, perempuan tu dia itu dalam keadaan dara, nak kahwinkan dia, kalau tanya boleh ke kahwin dengan lelaki ni, dia diam, berarti iyalah tu. Berarti ia boleh lah tu. Lakana aula wa akhsa. Cuma kat Malaysia ni kalau bab kahwin ni dia banyak proses. Merisik, letak cincin merisik, cop dulu. Baru tunang. Dah merisik tu tunang lah. Lepas tunang, baru kahwin. Akad nikah, lepas akad nikah, reception. Habis banyak duit. Susah betul.
Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau pesan saya, kalau kahwin ke anak ni jangan habis banyak duit lah. Lebih duit tu guna bagi dia beli kereta ke, kan lagi bagus. Kalau saya lah, kalau dah kaya-kaya tak apalah Ustaz, itu tak apalah, saya bukannya kaya. Tapi kalau saya, prinsip saya, kalau perkahwinan ni tak payahlah mahal-mahal, sesederhana mungkin. Daripada habis berpuluh-puluh ribu, duit tu guna untuk down payment kereta, lagi bagus. Kan? Lagi suami isteri ni hidup dalam keadaan dah cukup fasiliti. Nak kahwin pun hutang duit. Dalam kahwinan duit tak ada sebab duk bayar hutang kahwin. Akhirnya susah, hidup susah, cerai berai, lagi teruk. Okey, dan lain-lain. Tidak dianggap derhaka. Nah, ini pun sama, ibarat dia juga sama. Tak boleh bagi sayyib, janda kena minta izin dia. Means kalau dia tak nak ikut, terserah dia, hak dia. Dia ahakku bin nafsiha, dia lebih berhak terhadap diri dia sendiri. Ini dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tuhfatul Muhtaj. Okey, ada di antara mubahithin yang mempersoalkan tentang apakah status Lia yang disebutkan dalam soalan ini, soalan C, iaitu adakah dia Lia yang masih isteri kamal seperti yang diputuskan pada soalan B, atau Lia yang berstatus janda. Maka perumus telah memutuskan yang Lia di dalam soalan ini adalah Lia yang sama, tetapi perbahasan di sini adalah melihat kepada keadaan dia yang masih tidak mengetahui bahawa dia telah dirujuk oleh kamal. Tetap kena izin dia. Keputusan tidak dianggap derhaka kerana Lia adalah sayyib dan berhak membuat keputusan dalam perkahwinan dirinya. Iaitu sayyib, seorang yang janda, tidak boleh atau tidak harus bagi walinya untuk mengkahwinkan dia dengan lelaki lain, kecuali telah mengkhabarkannya dan meminta izin daripadanya secara lafaz. Kena bagi tahu. Kalau dia tak setuju, tak setujulah. Kalau dia setuju, setujulah. La sukutan, bukan diam-diam. Soalan D, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah perspektif Islam berkenaan bersanding yang menjadi adat istiadat orang Melayu kita? Pendapat A, bersanding hukum dia apa? Haram. Uish, panjang. Diletak semua ni. Okey, pendapat A dia kata haram. Dia ambil dalam kitab Fatwa Fiqhiyah Al-Kubra, fatwa-fatwa fikih yang besar. Terjemah literal lah. Karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Apa kata-katanya? Wa bidzalika ta'lamu annahu yajibu 'ala man dzikra man'un nisa'i minal khuruji mutlaqan idza fa'alna syai'an mimma dzukira fi su'ali mimma yajuru ila al-iftitani bihinna injiraran qawiyan. Oleh sebab itu, kamu tahu bahawa sesungguhnya wajib atas orang yang telah disebutkan tadi, maksudnya kerajaan dan lain-lain, untuk mencegah perempuan-perempuan daripada keluar secara mutlak. Tak boleh keluar rumah perempuan je. Pendapat Ibn Hajar, perempuan tak boleh keluar. Idza fa'alna syai'an, kalau perempuan tersebut melakukan sesuatu yang telah disebutkan dalam soal, akan membawa perkara kepada fitnah kepada mereka. Jadi alasannya kalau ada fitnah haram. Berarti apa? Bersanding tu haram terus ya. Dia kata gitu sebab jelas fitnah. Amma idza kashafathu liyara fayahrumu 'alaiha dzalika li'annaha qasadat at-tasabbuba fi wuqu'il ma'siyati wa kadza law 'alimat anna ahadan yarahu mimman la yahillu lahu. Ini juga. Begitu juga haram kalau dia tahu sesungguhnya ada seseorang akan melihatnya di kalangan orang yang tidak halal baginya, maka wajib atas perempuan tersebut menutupnya. Wa illa kanat muayyanatan lahu 'alal ma'siyati. Ini dia kata macam tu. So ini yang dikatakan haram. Memang
Dalam pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami, perempuan haram keluar kecuali aman fitnah. Cuma beratlah kalau kita pakai kaul ni. Tapi kaul ni kaul keluar, sanding lagi lah. Kalau keluar biasa sampai solat jamaah saja. Solat jamaah kat masjid, perempuan yang muda pun dilarang kalau menurut Imam Ibn Hajar kalau ada unsur fitnah. Kecuali dah tua. Tapi kalau pakai pendapat ni susah. Zaman sekarang ni mungkin konteks dia berbeza lah. Pendapat B tafsil, aurat terbuka dan perempuan dan ada percampuran antara lelaki dan wanita haram. Kalau tiada kedua-duanya harus. Ni ringan sikit. Pendapat B, dalam Iqna' wa qiyasu ma marra 'anil adhra'i fil amradi anna al mar'ata idza khafat min huduriha raibah أو تحمة أو قالت لا تجب عليها الإجابة وإن أذن الزوج وأولى خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الاختلاط الأجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم مشاهد. Dalam kitab Iqna' dia kata, dikiaskan apa yang diceritakan atau dibahas oleh Imam Azra'i tentang lelaki amrad. Amrad ni lelaki muda, comel, botak kan, putih. Buat orang lain mustaha, bersyahwat. Bahawa sesungguhnya perempuan ketika dia khawatir kalau dia hadir kan, akan menimbulkan fitnah atau keraguan dan lainnya, maka tak wajib bagi dia untuk mendatangi walimah tersebut. Wa in adina az-zawju, walaupun diizinkan oleh suaminya. Dan lebih-lebih lagi pada zaman ini yang mana terjadi banyak ikhtilat dan lain. Tapi bolehlah kalau dia rasa tidak ada fitnah, boleh. Kalau ada fitnah tak boleh. Pendapat C tafsil, ada sangkaan zon terjadi fitnah haram. Takut terjadi fitnah makruh. Dilakukan di hadapan orang yang halal melihatnya dan menuntut aurat harus. Dobit fitnah hanti cenderung untuk melakukan jima' zina dan mukadimahnya. Maksud fitnah ni apa? Kita tengok tu, orang tengok tu orang semua ingat nak buat zina dengan dia atau nak buat jima' dia. Itu adalah nama dia fitnah. Tapi kalau sekadar tengok biasa, tak adalah. Macam hari ni, zaman ni tak ada masalah lah. Kan? Sebab tak adalah orang tengok kalau dia pakai tudung, tutup aurat dan lain-lain. Kita ketika reception bersanding, tak adalah orang tengok tu sampai macam tu. Kan? Ini hadiri wal hadra abidakumullah. Dalam Is'adur Rafiq, wa minha khurujul mar'ati min baitiha muta'attirah wa mutazayyinah walau kanat masturatan wa kana khurujuha bi izni zawjiha idza kanat tamurru ala rijalil ajanib anha ila an qala fi zawajir wa huwa min al kaba'ir li sarihi hadhihi al hadith ila akhirih. Pertama, termasuk daripada maksiat adalah seorang perempuan keluar daripada rumahnya dalam keadaan berwangi-wangian dan berhias walaupun tertutup auratnya, dan adanya syarat dia dan adanya keluarnya itu dengan walaupun dengan izin suaminya. Ketika dia jalan tadi, dia akan bertemu dengan lelaki ajanib, lelaki yang lain, iaitu mujarradi khasyatiha. Kalau ada khasyah, kalau ada takut fitnah haram, fa innama huwa makruhun. Amma ma'a mujarradi khasyatiha, dia tak ada fitnah tapi dia takut terjadi fitnah, maka dia jadi hukum dia makruh. Kalau dia zon akan terjadi fitnah, haram, tapi bukan dosa besar. Ini disebut dalam kitab Is'adur Rafiq. Lalu di sini yang kedua, ibarat dari Hasya Asawi, la yahillu lahun fi, ini samalah tadi. Walau kana ajuzan syahwa fayahrumu ala rijali. Yang ibarat ketiga, haram bagi lelaki untuk melihat perempuan. Ini yang haram tu lelaki, bukan si perempuan. Laki yang tak boleh tengok. Ini kalau ada unsur syahwat. Okey, pendapat di tafsil, ikhtilat secara mutlak tidak boleh.
Ikhtilat beserta khalwat haram. Ikhtilat tanpa khalwat boleh. Nah, ni dia bahas ikhtilat, percampuran. Kalau dalam program reception tersebut terjadi ikhtilat secara mutlak, tidak boleh. Kalau ikhtilat disertai dengan khalwat, haram. Ikhtilat tanpa khalwat boleh. Al-Majmu' Syarah Muhadzab qala musannif rahimahullah taala wala tajibu al-jum'atu ala sabiyyin ila akhirih. Syarah hadis Jabir. Wakifna ni mana dia punya bahas ni? Anna nisaa kunna yusallina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi khalfa rijali wa li anna al-ikhtilat an-nisa'i bir-rijal idza lam yakun khalwatan laisa biharamin. Diambil dari situ, dari kitab Majmu'. Imam Nawawi kata apa? Rasulullah SAW pernah solat, lalu di belakangnya ada perempuan di masjidnya. Kerana ikhtilat perempuan dengan lelaki, kalau tidak sampai terjadi khalwat, tidaklah diharamkan. Contoh dia naik bas, naik train, naik kapal terbang, nak buat macam mana dah macam tu, kan? Ini keputusan haram kerana umumnya adat istiadat orang Melayu tidak aman dari fitnah. Ini keputusan dia, ni warak. Dia punya musahih dia tu langsung haram. Pakai kitab daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami tadi, iaitu kerana adatnya mesti akan ada fitnah menurut rumus tadi. Tapi kalau saya tak jatuh haram, tergantung jenis dia. Catatan, sudah menjadi kebiasaan atau kewajipan di dalam persandingan kedua-dua mempelai akan mengenakan pakaian yang paling cantik dan berhias sebaik mungkin, yang kemudian akan dipertontonkan kepada para tetamu yang hadir. Oleh kerana itu, pendapat-pendapat yang mendatangkan tafsir tidak diterima kerana tidak relevan dengan soalan yang diberikan. Jadi ini adalah catatan dari perumus untuk kes tersebut. Cantik tu belum tentu menyebabkan orang tu nak berfikir jimat dan lainnya. Kita kena tahu juga. Lainlah kalau dia buka aurat dan lain-lain, itu baru akan menjurus kepada perkara yang tidak diharuskan. Wallahu alam. Ini antara aurat dan tidak, tapi benda itu khilaf tak khilaf, tetap ada khilaf. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita sambung pada muka surat 145, tuan-tuan, iaitu derma darah. Sekian saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.